Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini untuk mukhtasar kitab kita akan sambung perbincangan pada muka surat 591 bab perbezaan pendapat tentang orang yang berihram untuk 2 haji atau 2 umrah. Satu ihram untuk 2 haji atau satu ihram untuk 2 umrah. Baik, sebelum kita pergi kepada perbincangan, minggu lepas lah, minggu sebelum ini, sebenarnya Imam Syafi'i rahimahullah telah kemukakan pandangan dia. Kalau kita baca pada muka surat sebelah tu lah. Di mana bagi Imam Syafi'i, kalau seseorang itu berihram serentak, ihram untuk 2 haji ataupun ihram untuk 2 umrah, sebenarnya jadinya sah ya. Kita bincang dah sebelum ni. Sah lagi tu mulgha, tak jadilah. Mana dia kena qadha lah. Tapi katakanlah seorang itu dia ada haji yang wajib, misalnya nazar dengan haji hak wajib, dia tak boleh nak buat dua-dua serentak. Kalau dia niat pun jadi sah ya. Tu. Dan dia kena qadha lah. Dia kena qadha. Dah hak sah lagi tu, dia tak perlu buat apa-apa pun. Tak perlu bayar fidyah, tak bayar apa pun. Jadi kalau dia nak bayar fidyah hak kalau nak bayar dam ke, dia bayar hak jadi tu ya. Hak tak jadi tu kena qadha tahun lepas. Tu kita bincang dah sebelum ni. Ni dalam kes orang yang ada 2 kefarduan haji, satu haji wajib, satu lagi haji hak dia bernazar. Dia tidak boleh tunas serentak. Okey, hak tu kita bincang dah dalam pandangan Imam Syafi'i. Baik, cuma di sini ada perbezaan pendapat tentang orang yang berihram untuk 2 haji atau 2 umrah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dalam hal ini ada 2 pendapat yang berbeza dengan pendapat kami. Yang pertama, bahawa orang yang berihram untuk 2 haji tidak wajib melaksanakan kedua haji tersebut. Apabila ia hanya melaksanakan salah satu dari 2 haji tersebut. Maknanya kalau dia buat salah satu pun, mana jadilah. Tapi kalau dia tidak buat, dia tak buat pun tak apa. Tidak kena apa-apa itulah, denda dan sebagainya. Ini pendapat yang pertama. Orang yang berihram untuk 2 haji tidak wajib melaksanakan kedua haji tersebut. Kedua-dua haji itulah. Apabila ia hanya melaksanakan salah satu dari 2 haji tersebut. Baik, katakanlah. Dia maksud dia begini, cuma bahasa Indonesia itulah. Kalau kita tengok Arab dia. Maksudnya bila seseorang niat satu umrah, satu ihram, dia niat untuk 2 haji. Serentak dia nak buat. Bila dia buat sudah cukup lah. Dia buat sudah cukup. Tak sah lagi, tak perlu buat lah. Maknanya jadi lah nak ayatnya. Nak ayat jadi itu pendapat pertama lah. Kedua, ketika memulai ihram, maka segera secara otomatis dia hanya melakukan satu haji dan meninggalkan haji yang lainnya. Dia ni sebenarnya, anda duk tengok, dia sebenarnya sama ya sebenarnya. Tak ada beza pun. Orang panggil lafaz saja berbeza tu. Serupa ya sebenarnya. Kan kita bincang sebelum ni kan, dia tak jadi, tak ada ulama kata jadi tu. Tu. Tu asah dia gitu. Kalau dia buat jadi sah lah. Jadi sah lah. Jadi hak sah lagi. Hak wajib misalnya hak nazar. Maknanya haji wajib sah, haji nazar sah. Bila dia buat kedua-dua, dia jadi sah ya. Hak sah lagi tu dia kena buat musim selepas tu lah. Dia kena buat selepas tu. Dia jadi sah ya. Tu. Umrah tu kiran lah. Kalau buat serentak tu. Mana? Untuk umrah. Boleh. Area suku-suku. Boleh. Tu tak apa tu.
Dia isu yang kita sebut sebelum ni, makna kalau kita orang hak tidak duduk kawasan tu, kita pergi sehari nak buat beberapa umrah pun, dari segi pekoh boleh. Bukan kata tak boleh. Buat banyak pun boleh, sekat-kat erok pun boleh. Ada sampai 3 buat pun ada. Cuma dia kena pergi keluar untuk tempat mikot tu lah, nak niat ihram. Kena buat dia kata berkali setahun yang paling baik. Memang ada kata sekali ada setahun. Dia paling setahun yang paling baik. Ali ya. Saya nali. Dalam ni pun ada sebut. Sebab tak nak kata, maknanya kalau kita nak kira segi pekoh, ada yang kata tak ada hak. Boleh. Baik, sebab itulah dalam kisah ni, anak lah. Setakat anak ngaji, kita tengok Nabi buat macam mana. Ambil tu. Tanpa menafikan pandangan ulama dalam bab fiqh tu. Sebab tu bagi anak sedia nama Nabi buat macam mana. Gitu. Sayyidina Ali kata tu, patah ada hak kata 2 bulan sekali. 2 bulan sekali pada. Sayyidina Ali 2 kali setahun. 2 kali setahun. Ada kata 2 bulan sekali pada pandangan ulama. Hak ni sampai 3 hari sehari. Masa Nabi dulu. Waktu Allah perlu hujak. Sehari. Ada nak melarang. Mana tak lebih pada 3 kali sehari. Tak ada. Sebab tu ulama kata dia tak ada hak tu. Boleh. Nak buat boleh. Kita tu kita cari umrah sama Israel. Hak tu, dia pakai hak tu. Dah lah, hak tu sendiri pun tak ada dalil. Hak tu lah masalahnya. Sebab tu kalau bagi anda secara peribadi lah, tanpa kita menafikan pandangan orang lain, bagi anda kita buat sekali, lepas tu kita duduk masjid balik. Niat etikah, baca Quran, semaya. Yang bahasa di bulu. Enggak dia, malas. Betul apa kau ni? Itulah. Ya? Tidak menjadi keutamaan bagi buat umrah banyak di setakat pemahaman anak, setakat anak belajar, tengok atas rasa gini, istidlal dengan Nabi lah. Gitu. Ada orang di pulau-pulau. Memang. Tu anak sebut tadi. Ngaji dia kejar tu. Nak kejar tu. Anak kita baca hadis tu. Kita ngaji juga ni. Bila kita baca. Selagi start ni. Masa bila kita ihram kan kita tersilap pakai kopiah lah untuk kedai. Jadi tak sengaja tu dia gini, ada setengah kata bayar, tapi anak terima pendapat yang tak bayar. Anak terima tu. Baru dengar ada ustaz ni ajar dia kata tak payah bayar sebab silap. Memang kita silap pergi kedai. Ya. Dia bagi yang kata kena bayar, dia kata hak kena tu hak salah lah. Tak ada orang tahu kena bayar tiba-tiba buat gitu tu. Dia alasan dia. Kita bubuk pun tengok tu cabut. Sebab dia gini. Kalau kita nak terima kata salah kena itu, bayar. Tapi anak tak terima tu. Macam lagi spray. Spray kita iran spray. Tu dia gini. Bagi anak lah, anak lebih sure ke ambil pendapat. Mana kalau salah tu, dia kalau salah, bila kata salah ni dia berkait dengan masa juga. Selama mana salah tu? Misalnya. Contoh kalau tu nak tidur atas kapal terbang, misalnya kapal terbang, dia pergi tak pihak atas pala, dia pun lama tu. Lepas tu nak kira ke mana? Dah ni berlaku lah. Dia hak ni anak tak pasti sama ada dia tidur tu, dia tak pihak lalu, dia tak ingat, dia tahu larangan tu. Dia bangun-bangun, dia pakai bangun, dia pergi tepi atas pala. Jadi ada orang tegur tu, dia kata, pihak tu. Jadi ramai-ramai kata, aku nak bayar dam lah. Nak bayar dam. Saya kau kambing tu. Tak kambing. Anak kata, kikih lagu ni tak perlu. Jadi kau tu kata, tak boleh kena. Akhir sekali, kau tu sendiri pun, dah anak memang anak kata tak perlulah, kata sebab tu salah, tak sengaja. Lepas tu dia pun pertama kali mari tu. Maknanya kita kata sebab tak sengaja tu banyak sebab. Dia pun telefon ke Dr. Mazhar. Sebab dia ialah dia percaya anak ayat tu, cuma dia nak royak kepada hak kata kena bayar tu. Bila Dr. Mazhar kata tak perlu gini, dia pun royak tu. Kalau sokong pakai hak tu peti pada demo balut. Anak kata, itulah. Betul lah, dia nak jadi ustaz kami macam tu. Gitulah. Jadi kena tengok juga, anak tidak nafikan ada pendapat kata kena lah. Tapi kalau kita pakai kena, kita bayar. Tapi bagi anak ada.
Baik-baik kita pakai. Kalau kopiah kita akan ambil itu juga. Oh, kalau dia pakai pen itu memang kena lah. Lama, cabut kayak mojo pakai pen dulu lah terus. Oh, kalau tidak, nanya lah terus. Tu memang lah. Nanya tu. Ada berlaku kan? Dalam internet ada. Berlaku tu. Tapi waktu tu tak akal tu. Gitulah Sebab itulah kalau dalam berlaku pertemuan pandangan ulama ni, dalam kisah yang sama, kita ambil orang yang lebih baik. Nabi asal ke tidak berdosa. Nabi pun sebut. Asal ke tidak berdosa. Gitulah. Kata Imam Syafi'i, dia kata menurut pendapat saya, kedua pendapat di atas adalah sama. Sama ya, Imam Syafi'i kata. Bahawa orang yang meninggalkan salah satu dari dua haji tersebut harus membayar dam denda, harus mengqada. Dia gini, isu dia dua kewajipan haji. Haji hak wajib dan haji hak nazar. Jadi bila dia niat itu, bila dia niat ihram, dia tak akan jadi dulu, dia akan jadi sah. Jadi dia kena qada lah. Lepas tu dia kena bayar dam. Bayar dam tu sebab apa? Kan kita kata dah haji apa ni? Tamattu', haji kiran. Dia kena bayar dam. Biasalah. Tapi hak tak jadi tu qada tanpa. Itu maksudnya simple ya. Tak ada apa pun. Hak pentingnya tak jadi dengan satu ihram untuk buat dua haji atau dua umrah tak jadi. Dia kena suku-suku. Kalau haji bermusim, umrah tak. Mana lepas umrah kita buat pula lepas tu kalau nak 2 kali. Tapi haji tak boleh. Sebab bila dia habis beberapa hari tu tak ada lah. Kena tahu repel lah pulaknya. Itu beza dianya. Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata, telah sampai kepada saya satu riwayat bahawa kedua orang yang berpendapat seperti di atas mengatakan bahawa sesiapa mengumpulkan puasa 2 hari, lalu dia berpuasa salah satu dari 2 puasa tersebut, maka pada saat itu dia tidak boleh melaksanakan puasa yang kedua sekaligus kerana seseorang tidak boleh memasukkan suatu amalan kepada amalan lain sebelum salah satu amalan tersebut selesai. Supaya makna qiyah lah. Dan kalau hak ni betul hak tu, betul juga lah. Misalnya seorang tu, dulu anak buat masa kita sekolah rendah dulu. Sekolah menengah lah, kau tak tahu qada dalam maya terawih. Kata boleh dulu terawih pun boleh. Kok qada boleh. Tak betul lah, kedua-dua boleh. Ya? Qada ke tanya terawih kan. Dia gini, memang niat qada, tapi boleh juga terawih. Tu niat qada. Sebab tu bila orang Imam Saleh bangun tambah 2 rakaat. Siapa dia kata tu? Ustaz kata boleh, buatlah kita ni. Memang jadi, bukan kata tak jadi. Hak ke qada tu jadi. Cumanya terawih tu masalahnya. Moga niat qada, cuma kita orang panggil sakut dengan tu imam hak terawih. Memang boleh. Dia masalah ni luah. Tapi jadi hak mana? Tak jadi dua-dua. Tak jadi hak niat tu. Hak qada lah. Dah kita niat qada jadi qada. Tapi hak terawih tak jadi. Tapi diberitahu pada ana oleh seorang ustaz, ana tak sebut nama dia pun ana tak pastilah duduk mana dah ni. Dia kata boleh qada hak sesah wajib dan boleh juga sunat tarawih tu. Tak boleh. Banyak pendapat macam tu lah Dulu lah. Ada hak dah dikali minyak 5 sekali. Parut lagi. Parut lagi ni 2 pun jam dah. Betul, Pak dah. Buat jadi 5. Buat seterusnya ni buat minyak 5 dah. Itu nego itu. Betul nego. Itu buat sikit apa ni. Yang boleh saya. Boleh lah. Mutlak no. Parut ui. Tambah. Patut niat qada tahajud. Sekali saja. Parut gitu. Gitu Jadi dia gini asasnya, tak apa alik belakang tu Imam Syafi'i pun buat. Kalau ada dalil tak apa. Tu ringkas. Kalau ada dalil tak apa. Tak ada dalil tak boleh nak qiyah gitu. Itu mana-mana dari panggil lagu tu. Baik, tak apalah. Apabila ada orang yang ketinggalan beberapa kali salat, mana terlepas beberapa waktu, kemudian dia bertakbir dengan niat untuk melakukan 2 macam salat, maka yang berlaku adalah salah satu macam salat sahaja. Kerana seseorang tidak boleh melakukan 2 macam salat sekaligus dan tidak boleh juga memasukkan satu amalan ke dalam amalan yang lain sebelum amalan tersebut selesai. Baik. Okey, sebelum kita pergi tu, katakanlah ada seseorang tu niat dia tinggal zuhur dengan asar.
Lepas tu bila dia qada sekaligus untuk dua. Tak jadi. Bahkan setengah ulama kata tak jadi belaka. Dia kena tentukan niat mana. Sekarang ni tinggal 4 rakaat belaka. Zuhur dengan asar. Bila seorang tu niat saja aku semaya, qada zuhur dan asar. Dengan satu takbir. Tak jadi kedua-dua. Sebab apa? Tidak tentu niat mana. Ada pendapat kata jadi sah mula-mula. Ada juga. Khilaf pula situ. Tapi sini dia jadi sah. Jadi sah. Tidak jadi dua. Tapi setengah ulama dan mazhab Syafi'i juga dia kata buat niat tak tahu mana. Cuba gitu maksud dia. Tu. Tak boleh lah. Sebab kalau sebut sini maka yang berlaku lah salah satu macam salat saja. Mana kalau kita niat dua jadi sah ya. Mana sah? Kalau nak kira mula-mula. Gitu. Kerana seorang tak boleh nak semaya sekaligus tu atas dua niat. Mana jadi terqada kedua-dua jadi tidak boleh lagi tu. Dia kena sesar. Sebab tu dia sebut sini selagi tak sesar tu, hak sesar lagi tak boleh nak buat. Mudah sikit lagi tak qada 100. Mudah lagu tu. Ataupun tak sebut 100, saya qada untuk 4 tahun. Hak mana-mana tinggal tu masuk oleh pelakon. Pandailah tu kira tu dia teruk. Boleh Mudah lagi tu. Mana-mana lepas kita pun tak tulis dah. Pakar surah Tuhan tu. Kalau lagu tu ada. Tu mudah .com sungguh tu. Kalau tu. Kosong-kosong. Dia di Mekah sim 100,000 kali. Tak payah maya. Cuma tahu dulu 100,000. Sebab kalau semua hidup tak akan sampai tahap tu dah. Pakar tu. So. Benda-benda gitu mungkin kita menganggap tidak sabar bagi setengah-setengah orang yang itu boleh jadi dia ambil tu. Bukan boleh kira. Orang-orang sudah ada masalah hati dia, masalah jiwa dah tu. Sebab tu dia gini, anak nak sebut tadi pun anak terlupa tertinggal poin. Dia fungsi dalil dalam agama ni adalah untuk sekat supaya amalan tu tidak dilakukan secara sembrono. Itu sebenarnya. Itu pentingnya dalil. Kalau kita mengabaikan dalil, dia jadi sembrono. Ikut-ikut. Ya. Dalil tu dia kawal supaya ibadat kita terkawal seperti asal. Itu sebenarnya. Kawalan ibadat supaya kita berjaya mengekali asal melalui dalil tu. Melalui dalil. Semua ni ada dalil kan? Boleh luar gitu. Tak ada. Tak ada dalil. Mudah ya. Gitu ya. Begitu juga orang yang berniat melakukan dua macam salat sunat yang dipisahkan oleh salam. Mana dia buat tu 2 kali. Bukan 2 kali maknanya kita kata dua salat sunat lah. Kita kata dia niat buat dalam satu semaya. Itu maksud dia. Yang dipisahkan oleh salam. Maksudnya dia semaya 2 tu lepas dia salam, dia sambung lalu salat lagi. Mana dengan satu niat, cuma pisah dengan salat. Apabila adalah hal salat dan puasa berlaku hukum seperti itu, begitu juga adalah haji. Baik, contohnya gini kita kata. Kita pergi masjid. Ini dengan satu niat ni. Mana tak jadilah nak ayatnya. Bila kita semaya, kita nak buat 2 semaya. Kalau kita ambil contohnya tahiyat masjid dengan duha lah kita kata. Tapi kita niat sekaligus. Saja aku semaya, tahiyat masjid dan duha. Dia pun semaya 2 rakaat. Lepas semaya 2 rakaat, dia beri salam, lepas tu dia bangun lalu. Dia pakai niat tadi juga. Tak boleh. Tak boleh tu. Dia kira niat apa qasak lah maksudnya. Sesat dulu tu, lepas tu buat asal lagi. Boleh buat lalu juga boleh. Nak ayatnya niat sekaligus tu tak boleh. Tu maksud dianya. Sebab dia kata dia beri salam, makna waktu berasing dengan niat sekali. Tu tak boleh. Apabila adalah hal salat dan puasa berlaku hukum seperti ini, maka haji pun gitu juga. Sama-sama tak boleh berlaku lah. Tak boleh berlaku, tak boleh hijau lagu tu. Orang yang hajinya batal kerana tidak wukuf di Arafah. Tidak boleh dikatakan bahawa haji tersebut secara otomatis betulkan menjadi umrah tadi. Moga contoh-contoh lah kita ambil. Dia buat haji, dia haji kiran lah kita kata. Enggak, haji kiran. Kan dia niat sekali, tiba-tiba haji tak jadi. Bagaimana umrah dia? Bagaimana umrah? Tak jadi juga. Sebab dia asalnya haji, asalnya. Umrah tu template lah kita kata. Dia tak jadi, tak boleh.
Begitu juga bila seorang berihram untuk 2 haji, maka harus dikatakan bahawa yang berlaku adalah 1 haji dan umrah saja. Dan ia harus qada salah satu daripada kedua. Kena qada lah sebab dah lepas dah musim tu, hak sah lagi hak wajib juga tu. Boleh faham? Tu maksud dia. Ayatnya tak jadi 2 sekaligus tu. Jadi hak sah lagi tu, hak tak jadi tu kena qada tarfah lah. Gitu maksud dia. Selepas semaya lah. Imam Syafi'i berkata, dengan demikian kami berpendapat bahawa 2 amalan ibadat itu tidak boleh digabungkan kecuali dalam hal haji hak kiran ini. Kiran memang dah gitu sih. Kiran tu memang begitu. Tak apalah. Mana ada dalil tu. Tu boleh. Ya? Tapi perlu diketahui bahawa umrah itu boleh masuk dalam haji. Sebab kiran tu lah. Jadi antara kalau kiran tu, haji masuk dalam umrah. Kalau umrah masuk dalam haji. Umrah masuk dalam haji tu. Muka haji tu hak besar. Namun ibadat haji tidak boleh masuk dalam ibadat umrah. Tuan rasa tak ada masalah, kita boleh faham ini. Dari awal diniatkan untuk haji, kerana hukum asalnya adalah tidak boleh mengumpulkan di antara 2 amalan. Tapi kalau bab kiran, sebab haji kita serta ke umrah. Mana haji tu asalnya? Boleh faham tu? Hak ni ada dalil ni. Sebab tu boleh tu. Kita kata, bapanya, kita nak qiyah. Haji lebih besar pada umrah. Ni pun qada ke fardu. Lepas tu kita masuklah dia punya tarawih tu. Umrah tarawih tu kecil. Tak boleh nak qiyah lagu tu. Haji tu tak. Haji tu pun bukan semua kiran. Dia boleh gitunya. Boleh gitu. Maka seseorang boleh mengumpulkan 2 amalan apabila terdapat dalil yang jelas daripada Rasulullah. Ada penyelesaian dalam konteks hadis. Boleh. Apabila tidak ada dasar daripada hadis, maka seorang tidak boleh mengumpulkan serentak 2 amalan sekaligus. Hanya berdasarkan qiyah. Dia nak qiyah. Kira boleh, maka nak qiyah juga semaya wajib dengan semaya sunat. Tak boleh lagu tu. Itu maksud dia nya. Ana buat dulu, tapi bila kita ngaji sokoh kita. Ingat tu asal sokoh kata bodoh molek kita tu. Ana ayat betul masa tu kita tak ngaji mungkin kita bodoh sekarang orang pelik belaka kita pun puasa. Sudah tu Imam Salam bangun. Banyak mana qada. Dah kumpul ni. Tu benar-benar gitu hati-hati tak. Kalau tua berlaku lagi berat kan lah. Tapi ada ustaz lah tu ayat tu kan tu. Ingat benar lagi. Dia kata tak boleh main terawih kan qada. Ada juga yang kata gitu. Ada juga. Tapi sebenarnya bukan semua ulama berpendapat gitu. Dia suku-suku tu. Kita melewat ke qada fardu, dia berdosa suku, tapi bila siapa terawih, boleh pernah mai terawih. Baik, kalau kata tak boleh, patut tahiyat masjid ke mana? Sunat-sunat lain lah ke mana? Dah kalau qada tak buat. Apa duk tumpu pada tak boleh untuk terawih saja? Kalau tak boleh semua. Sebab itulah ulama kata boleh, cuma dia tetap dosa kelewat tu. Sebab qada ni melewatkan qada solat ni dosa. Dia tak dia termasuk dalam segera. Sebab tu kalau kita perhati dalam hadis boleh ke tidak kita nak qada semaya zuhur dan selepas mayasa? Boleh. Walaupun waktu lepas asar tu waktu terlarang untuk qada boleh. Sebab apa? Segera. Tu. Cuma ulama kata ketika kita nak qada isya misalnya lepas subuh boleh, tapi jangan kena tunggu sebentar lah kalau siapa waktu syuruk tu. Waktu apa matahari naik tu. Sebentar. Dia sebentar 15 minit. Lebih kurang itulah. 15 minit. Sebentar. Tunggu. Bila lepas masuk waktu dah. Qada lah. Sebab tak sibit tembung tu. Tu ada ulama. Tu bagi anak tak ada masalah. Sebab kita tunggu. Sebab dia sering singkat. 15 minit. Biar tentu masuk duha. Baru maya. Baik, sekarang ni kita masuk bab miqat. Bab miqat. Ni. Miqat ni tempat permulaan kita niat ihram. Itulah. Imam Syafi'i berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yuhillu ahlul Madinah min Dhil Hulaifah wa yuhillu ahlus Syam min al-Juhfah wa yuhillu ahlun Najd min qarnin, yakni qarnil manazil. Itu masuk qarnil manazil. Penduduk Madinah dia bermula ihram dia, maknanya niat miqat lah maksudnya di tempat yang bernama Dhul Hulaifah. Cuba tengok bos lah kita mudah. Cuba tengok nombor 2 tu. Mudah dia wadah sini.
Zulhulaifah ni nombor dua, sebuah tempat yang berada antara Madinah dan Mekah. Di mana jarak Zulhulaifah ni kalau kita ambil kira daripada Madinah lebih dekat 6 kilometer. Baru ni kan silap kita sebut ni nak. 6 kilometer. Dan jarak kalau kita ambil pula Zulhulaifah ke Mekah tu, parak tu 200. Sebenarnya lebih, anda tengok dalam internet tu lebih. Dia gini, masalah jarak ni kan berbeza-beza juga. Boleh jadi dia tengok perubahan jalan tu. Adalah beza 5-6 kilometer gitu lah. Tak apalah kita tengok sini. Mana kalau daripada Zulhulaifah, jarak antara Madinah dan Zulhulaifah tu dekat ya. Lebih kurang 6 kilo. Tapi kalau daripada Zulhulaifah ke Mekah, sampai 200 kilo. Mil batu. Mana kalau kilo, berapa? Parut lagi. Sebab kalau 2 marhalah 85 jadi 56 batu lah. Nah, maknanya ni kalau segi kilo berapa jadi kali berapa? Kali 2. 1 poin ni. 1 poin ni. Tak sampai 2 lah. Maknanya 400 lebih lah. 400 kilo lebih. 320. Mana hak ni batu. Kilo 9 kilo. Yalah kalau 6 mil tu. Yalah betul lah tu. Lebih kurang gitulah. 400. Dia 1 poin ni beza ni. 1 poin ni. 1 poin ni. Gitulah lebih kurang. Maknanya ke Mekah tu jauh. Jauh lah. Jauh lah kalau gitu. Jadi Zulhulaifah ni ada masjid yang dikelilingi oleh pohon di tempat biasa kita nama Bir Ali itulah. Bir Ali ni asal bir memang telaga Ali. Orang Indonesia kita memang situlah. Kalau mari ikut Madinah memang situlah biasanya. Jadi sebuah tempat yang berjarak 7 marhalah dari Madinah. 7 marhalah dia buat. Satu marhalah ana ambil 85 lah, 85 kilo. 85 kilo. 2 marhalah. Mana kali 7 lah. Kali 7. Tu. Dan 3 marhalah dari Madinah. Tu bawah tu lah. Itu nombor 3 Juffah tu saya silah. Turun ke bawah Juffah ni. Nombor 3 tu. Hak tadi Zulhulaifah tu kalau mari ikut Madinah. Baik, kalau mari ikut Syam pula. Mana miqat di Juffah. Ni pun kita tak ada pengalaman lah ni. Baik, Juffah tu nombor 3 pun. Jarak dianya kalau dari Madinah 7 marhalah. Mana kali lah 85. Kita ambil 85 lah. 85. Dia ada kalau tengok nanti 82 pun ada, 81 pun ada. Kalau kita ambil 85 kali lah. Bukan kali 7 tu kalau 85 tu. Dia sebab gini dia kan 2 marhalah 85 kilo. 2 marhalah. Tak, 2 marhalah maknanya lebih kurang berapa? 42 kilo lah. 42 kilo 1 marhalah. Lebih kurang 42.5 lah. 42,5. 42 lah kita kata. Kali 7. 42 kali 7. Itu. Tu jarak kalau dari Madinah. Juffah ni. Tapi kalau Mekah dekat sikit 3 lah. 3 marhalah. Mana 42 kali 3. 42 kilo. Tu. Anda sebut 85 tu sebab anda tengok dalam internet dia 2 marhalah lah. Mana kalau dah ditahqiq oleh Dr. Zul dulu masa dia jadi mufti tu dikeluarkan oleh wilayah persekutuan dia kata 85 kilo. Jadi kalau 85 kilo 2 marhalah, mana 1 marhalah maknanya kita kata 42,5. Gitulah. Kalilah dengan 7, kalilah dengan 3 kalau daripada Mekah tu. Tu. Juffah ini juga merupakan miqat untuk penduduk mari daripada arah Mesir tu. Mari daripada arah Mesir there. Jadi boleh kata ke Malaysia kita ni sama ada kalau mari pergi ke Mekah direct ataupun ke Madinah. Gitulah. Okey, seterusnya. Jadi isu miqat ni maknanya tempat yang telah ditentukan oleh Nabi sebenarnya. Tak boleh buat ikut-ikut kita. Tak boleh. Kan Nabi dah ke arah ni, sini, ni. Ibnu Umar meriwayatkan daripada Rasulullah bahawa Rasulullah telah bersabda wa yuhillu ahlul Yaman. Tadi sebut Madinah, Syam dan juga Najd. Kalau daripada Yaman pula Yalamlam. Daripada Yalamlam. Yalamlam ni anak pun tengok, bukan anak pun tak ingat dia punya. Kalau kita tengok ni lebih kuat juga. Kalau daripada Madinah mana 6 kilo. Kalau daripada Mekah tu mana 200 kilo lebih. Tu pun khilaf pula tu banyak macam-macam lah sebutnya.
Tapi hak terbaru hak nak tengok takiyah 200 kilo. Yalam-lam tu. Okay, tak apalah. Kata Imam Syafi'i, Muslim bin Khalid dan Sa'id bin Salim dari Ibnu Jurayj telah menceritakan kepada kami, beliau mengatakan, Abu Zubair telah menceritakan kepadaku bahawa dia mendengar Jabir bin Abdullah bertanya tentang ihram. Kemudian riwayat tersebut berhenti sampai di sini. Menurutku, kata Muslim ni, yang dia maksudkan adalah bahawa Rasulullah telah bersabda, yuhillu ahlul Madinah min Dhil Hulaifah. Hak tu hak dia maksudnya. Hak tu dia maksudnya. Sebab dia cara tu tentang orang Madinah. Ihram dia mana? Dia kata Dhul Hulaifah. Kita pakai ni. Walaupun dia tak sebut. Maknanya dia kira pakai hadis ni lah. Tu kata Muslim. Bila kata dia diam tu maknanya ma'ruf dah. Kalau Madinah, Dhul Hulaifah. Dalam riwayat lain disebutkan dari Ju'fah, bagi penduduk Maghrib, yakni penduduk yang berada di sebelah barat, nisbah kepada Mekah tu. Dan penduduk Iraq berihram dari Zatu Irkin. Jadi kalau bagi penduduk Maghrib pada barat tu mana Ju'fah lah. Ju'fah tu sebenarnya tu dia silap tulis tu. Ju'fah tadi dia. Bukan Ju'fah. Kalau penduduk Iraq, Ana pun tak ingatlah Iraq ni sebelah mana, selatan ke mana. Sebab kalau Maghrib, penduduk duduk sebelah barat, ni sebelah pada Mekah ni. Maka, Ju'fah. Kalau ni sebelah pada Iraq, mari ikut Iraq, tak kira lah orang duduk kawasan. Kalau dia mari ikut Iraq, maka tu Zatu Irq. Zatu Irkin. Tu. Cuba tengok nombor 5, Zatu Irkin. Satu tempat yang mana jarak 2 marhalah. Mana lebih kurang 85 kilo lah daripada Mekah tu. Dinamakan Zatu Irkin. Zatu ni makna yang mempunyai. Zat tu makna yang mempunyai. Irkin tu, kerana di sana ada Irk, iaitu gunung kecil. Orang panggil anak bukit. Irkin. Gitulah tempat tu Zatu Irkin. Ni tak ada gapo, ni nak ayatnya arah saja ni. Kena tahulah. Di sebenarnya kalau tengok dalam internet dia ada jaruah dia sebelah ni. Sebelah ni. Sebab tu kita kalau nak pergi Mekah ya tak. Atas apa tu bel dia istihadah. Kita ni boleh niat airan ni. Yalam-lam. Kau ikutlah kalau mari arah mana, dia akan sebut. Mudah ya. Ni saja. Tak boleh. Sebab dia sebut ni semua arah dah ni. Misal kita di Malaysia, kata kita mari daripada arah, kita mari ikut Syam. Tengok Syam mana tadi? Syam, Ju'fah. Mari arah tu. Kalau kita mari ikut Iraq, maknanya, mana tadi? Iraq tadi? Zatu Irkin. Mari arah mana? Kena tahu lah. Pilot dia timnal lah ini. Dan bila kita nak pergi tu, dia biasanya syarikat tu dia lalu dah. Kita ni ni, kita lalu kot ni. Misalnya kalau duduk Mesir, pelajar kita duduk Mesir, dia mari. Mana Mesir ni? Duduk mana? Tak jumpa lagi sudah. Bawa petugas ni dah. Dia ada suku pula, dia ada siap dah tempat tu. Rasanya bawah rasanya. Tak itu lagi tu. Jumpa dah tak? Dia Nash ni dikira kawasan Hijaz sebenarnya. Kawasan tanah tinggi. Arab Saudi lah. Masih Arab Saudi lagi. Qarnul Manazil. Nombor 3 Arab. Ju'fah ni Mesir tu. Merupakan miqat untuk penduduk Mesir. Mana Ju'fah juga lah tu. Ju'fah lah. Dia kira kita mari arah mana. Tu. Maknanya dia miqat tu dia apa maksud? Tempat yang telah ditentukan. Siapa menentu? Nabi lah. Tak boleh nak ikut-ikut gitu. Kita mari ikut ni, ke ni. Tapi kita nak niat akhirat. Nak mana? Mungkin kita tak lalu jalan tu. Tu maksudnya. Tak boleh lah. Mana tak jadi niat akhirat tu? Tak jadi. Baik. Sebab itulah orang yang duduk situ dah. Tempat tinggal dia tu. Jadi, miqat dia. Baik. Seterusnya. Ju'fah bagi penduduk Maghrib. Zatu Irkin bagi Iraq. Kalau Najd daripada Qarnul Manazil. Penduduk Yaman daripada Yalam-lam. Dia wadah. Jadi bila kita mari ikut mana-mana pun kena ingat lah tu. Masa naik kapal dulu Yalam-lam. Mana kapal laut. Dia pergi ikut mana tu? Memang Yalam-lam lah, anak pun tak pasti. Jeddah lah, Jeddah. Tengok dia mari ikut mana. Sebab tu dia akan sebut lah.
Oh gitu, Hana pun tak pasti tu. Tengok dia mai ikut mana. Ikut namanya juga. Jumpa juga. Jepah tak? Ustaz, ni nanti penduduk Mekah ni sendiri tak? Penduduk masjid ke? Dia terpakai luar ke? Tak payah. Tempat dia tu. Dia, mana dia miqat dia situ, tempat tinggal dia. Fi sukkani. Di tempat dia tinggal. Mustaqim ni. Dia tak perlu tubik daripada tanah halal tu. Tak perlu. Tanah haram tu. Tak perlu tubik. Di situ pakai tempat tinggal dia panggil sukan. Di tempat rumah dia tu. Tempat tinggal dia. Gitu. Okay, cuba kita tengok lagi. Imam Syafi'i berkata, tapi kita hok giduk situ dah. Sebab tu dia sebelum sapa situ kita niat lalu dah. Niat lalu dah. Katakan lupa niat kena tubik tu. Sebab kita bukan penduduk situ. Kena tubik lah. Masa haji kita niat di hotel kita. Mana? Masa haji niat untuk haji. Pasal kita dah masa haji kita. Iyalah ada maksud anaknya gini, kita kalau kita mari lewat misalnya dak. Kita mari lewat berkat benar dah. Kita nak niat man. Sebab kalau kita Malaysia ni memang dia niat sekaligus lalu dah. Batah kota bel niat kali lalu dah. Tu. Tapi kalau katakanlah atas kota bel tu mungkin kita nak buat haji lama lagi. Betul lah kata di hotel tu. Jadi niat tu niat umrah. Niat umrah. Tu gitu mana kalau kita kata niat di hotel tu kesukaan kita lah tu. Tapi maksud anak tadi kalau orang penduduk situ dah bukan musafir. Dia memang asal penduduk situ. Tempat dia. Tempat dia. Gitu Yalah kita nak pergi buat haji tu memang dia pesan dah sebelum tu dia ayat lalu dia adalah bahagian guide dia tu dia akan sebut Kalau buat Islam dia niat haji dan dia minta dia sekali lalu dah. Dia adalah sedikit perbezaan tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam internet ke dia buat jaruah khusus tu. Niat ni hak ni gini dia ada buat lah. Boleh tengok situ lah. Baik. Jadi maknanya miqat ni ada tempat-tempat kalau daripada luar tanah haram tu ada miqat khusus dan tanah haram sendiri bagi penduduk situ miqat dia atau asas dia gitu. Dikira. Baik, seterusnya daripada Abu Sya'sa bahawasanya dia berkata Nabi SAW tidak menentukan miqat tertentu bagi penduduk masyrik. Masyrik itu makna timur. Sepatut Q tu bukan K. Kalau masyrik tu jadi makna lain tu. Kalau guna K jadi kaf. Tempat berlaku syirik pula jadi. Ataupun tu. Jadi masyrik guna kaf. Timur lah mana. Maghrib, barat. Jadi orang ramai lah sebenarnya yang mengalihkan miqat qarnul manazil tu ke zatu irkin. Sebab apa? Sebab ni dia berkait dengan orang daripada timur. Daripada masyrik. Nabi tidak tentu. Sebab itulah makna orang ramai, makna ulama lah maksud mengalihkan miqat qarnul manazil ke zatu irkin. Sebab kalau masyriknya dia kira Nabi tidak tentu. Orang mari dari sebelah timur tu. Cumanya ulama fahamlah. Telah mengkhabar kepada kami dari seorang yang boleh dipercayai dari Ayub dari Ibn Sirin bahawa Umar menentukan miqat zatu irkin untuk penduduk sebelah timur. Senoma. Tak sibuk bercelaru lah tujuan dia sebenarnya. Padahal tadi kalau kita tengok zatu irkin itu dia untuk penduduk Iraq. Penduduk Iraq kan tak? Waktu. Imam Syafi'i berkata, apabila penduduk masyrik berihram dari zatu irkin, maka saya berharap semoga ihram tersebut adalah sah. Imam Syafi'i kata, kalau orang mari daripada sebelah timur, berihram dari zatu irkin, maka saya berharap semoga ihram tersebut adalah sah. Hal ini sebagai kias kepada qarnul manazil dan yalamlam. Apa yang jadi timur gitu? Sebab Nabi tidak tentu kekhusus daripada timur. Jadi mana kita boleh ambil lah sebab tu Sayyidina dia menentukan zatu irkin. Sebab tak ada khusus daripada Nabi. Daripada sebelah masyrik itu. Jadi Sayyidina kata, zatu irkin lah. Sebab tak ada khusus. Itu maksud dianya. Hal ini sebagai kias kepada qarnul manazil dan yalamlam.
Tapi apabila mereka berihram dari aqiq, maka menurut pendapat saya hal ini akan lebih baik. Sebab aqiq itu dia lebih apa dia panggil? Lebih selarah dengan sebelah timur itu. Maka menurut pendapat saya ini lebih baik. Dia adalah sedikit khilaf tu. Sufyan tu sebenarnya. Dan dari Abdullah bin Tawus dari bapanya telah mencerita pada kami, dia kata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dzal Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd Qarn, yani Qarnul Manazil, wa li ahli Yaman Yalamlam. Rasulullah menentukan miqat untuk penduduk Madinah ialah Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam adalah Juhfah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Ni 4 arah yang berbeza dah ni. Jadi kita duduk seluruh mana pun dia mari ikut mana. Dia ikut ni. Jadi setengah ulama kata, dia kata hak timur tu tidak jelas. Tak ada. Tu jadi pindah tu hak terdekat lah. Kalau disebut tadi kan saya Umar tak? Dia bawa Umar menentukan miqat Zatu Irkin untuk penduduk sebelah timur. Ana pun tak ingat ni, kena cek sendirilah dia punya orang panggil apa ni? Gota Matangi tu, apa dia panggil tu? Timur barat ke besar tu, kena tengok dalam peta lah macam mana tu kedudukan tu. Nisbah daripada Mekah tu, arah mana timur, arah mana barat, kena ambil kira tu. Sebab kalau rumah mana, tanah tak depan ke tu. Gitu memang kita buat, kita tak ingat. Misalnya Tenggara mana, tak depan mudah. Kalau kita mudah kita nak buat kerja tak. Kalau tak ingat juga ni. Sebab tu molek kalau ada kompas pun tak beli kompas. Sebab kompas ni kecuali orang belajar ilmu tu dia boleh tahu, tengok lengok dia tahu dah. Kita duduk sini ni lagu mana kalau kita nak kecek arah mana kita ni sebenarnya. Kalau kau ni arah mana? Tu. Tapi kukuk mana pepak ni kira-kira tu sudah merangkumi 4 sudut. Cumanya dia lari sikitnya sebelah masyrik tu. Kata Nabi tidak tentukan khusus. Tu jadi khilaf tu. Saya nombor kata Zatu Irkin lah. Tapi Imam Syafi'i nampak dia lebih setuju kalau kita ambil aqiq itu sebab lebih dekat dengan masyrik. Tu. Kemudian Rasulullah bersabda, hadhil mawaqit li ahliha wa li kulli atin ata 'alaiha min ghairi ahliha mimman arada al-hajj wal umrah wa man kana ahlahu min dunil miqat falyuhil min haitsu yunshi hatta ya'tiya dhalika ala ahli Makkah. Inilah miqat bagi masing-masing penduduk negeri dan bagi orang yang menunaikan ibadat haji atau umrah yang melewati tempat tersebut. Kalau hak lalu kawasan tu maknanya. Ni lah. Kalau hak lalu kawasan ni, dia ayat dah. Awak lalu kawasan mana? Ni lah. Awak lalu walaupun awak tidak duduk tempat tu. Tapi awak lalu ke tu. Situlah tempat miqat awak. Walaupun dia bukan penduduk situ, tapi dia lalu ke tu. Maka dia kena niat situlah ihram, bermula ihram dia. Sesiapa bukan merupakan penduduk negeri-negeri tersebut dan dia juga tidak melalui miqat disebut tadi, maka dia boleh berihram dari tempat mana pun sampai dia memasuki Mekah. Maknanya sebelum dia masuk Mekah tu, katakanlah dia bukan penduduk yang Nabi sebut ni. Dia duduk misalnya di Malaysia. Dia mari kot mana? Tak tentulah kata dia mari tu. Sebelum dia masuk Mekah tu, hak kira paling dekat, miqat paling dekat dengan dia. Situ. Itu maksud dia ni. Sebab dia tak lewat diri miqat ni. Aku tak kata lah, kapun ni dia kata. Malah pergi situ. Tak boleh gitu. Sebab itulah masa anda ingat masa tu kan. Dia bila kita lalu kawasan hati, kita lalu kawasan dia, miqat tu. Atas tu. Kawasan. Itu makna melewati tu. Melalui kawasan tu. Gitu. Bagi anak ni tidak payah sebenarnya ni. Cuma kita nak tahu lah. Lalu kawasan mana. Gitu. Baik, seterusnya. Hal-hal yang berhubungan dengan miqat ini. Ni kita bincang semula lah. Dia lah ni kalau orang Malaysia ni, mari daripada Malaysia ni, dia ada dua tak? Kemana kalau kemari Jeddah tu lain lah. Kalau mari kapal terbang lah masa dalam penerbangan tu. Sebab kalau kemari ke Madinah tu rasanya dia tak ada. Sebab dia dalam perjalanan tu. Bin Ali lah. Cuma biasa kalau daripada Kalain dia ke Jeddah tu, tu dia dalam penerbangan tu. Kapal terbang lah. Qarnul Manazil tu.
Okey, hak ni kita sambung minggu depan.